Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini ialah kelebihan solat secara berjemaah. Kita tahu solat adalah satu-satunya ibadah yang pertama-tama akan disemak di akhirat kelak. Ya kamu, assalam tu dan sahabat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kamu? Apa khabar? Apa khabar? Jadi ibadah yang pertama yang akan disemak daripada mahsyar ialah solat. Tajuk kita hari ini, kenapa kita begitu dituntut supaya solat secara berjemaah? Lebih detail sedikit. Jadi amalan yang pertama yang disemak, bukan sahaja amalan yang pertama disemak di akhirat, solat ini. Kalau ibadat solat ini lulus, baru disemak ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji, zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau ibadat solat ini gagal, maka yang lain tidak diambil kira. Terus dihumban dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita harus memberi perhatian yang khusus kepada solat. Solat ini adalah tiang agama, tiang seri. The pillar of the religious. Our religious Islam, our religion. Jadi itulah yang penting kepada kita, iaitu kita mengutamakan solat dalam apa hal sekalipun, terutama dalam sesuatu ibadat pun. Di antara ibadat-ibadat yang lain, utamakan solat apabila masuk waktunya. Jangan lupa subscribe YouTube Haji Mak Atuk TV. Untuk lebih ramai subscribe YouTube. Terima kasih kamu. Atuk doakan semoga sentiasa sehat, sejahtera. Dan solat juga adalah terlalu penting kerana solat ini memberi banyak impak kepada kita, dunia dan akhirat. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Putri Bayu Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada asalnya solat ini diwajibkan, diperintahkan 50 waktu pada asalnya. Semasa berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isra' dan Mi'raj, Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya umatnya menunaikan solat 50 waktu. 50 waktu. Susah atuk ni hari tak solat tertidur. Bangun sidak jam 8. Hoi, bangun jam 8 terus solat. Terus solat subuh. Kalau bangun jam 8, si ada terus bangun solat biasa. Dah solat bukan qada, bukan ganti, bukan solat tunai. Solat bahkan boleh solat sunat fajar lagi. Mengikut apa yang kita bangun, Susan. Untuk solat subuh ataupun solat-solat lain pun, kalau kita terbangun, kalau solat subuh, panjang sikit kita terbangun, sudah pukul 8 atau pukul 9, maka terus bangun, pergi ambil wuduk dan solat. Solat subuh. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dikira diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Jangan tak solat, terus solat. Tak payah qada, tak payah. Terus buat solat tunai. Solat adalah aktiviti wajib arahan dari Allah. Benar sekali kamu. Benar sekali. Jadi itulah. Apabila diperintahkan 50 waktu, maka Rasulullah pikul 50 waktu ni turun daripada langit bersama berjumpa dengan Allah, berperintah daripada Allah SWT. Kemudian berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, umatmu tak mampu 50. Mintalah kurang. Macam itulah. Ya, Susan. Susan. Okey, take note. Apabila lambat bangun subuh, you terus bangun, boleh solat subuh seperti biasa. Sebab tertidur. Tapi jangan apabila masuk waktu subuh,
tak solat lagi, kemudian tertidur selepas waktu subuh. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Katakanlah subuh 6.18 ataupun 6.15 kalau di Semenanjung, 6.15, Allah. Tiba-tiba terlelap di kerusi. Tengok-tengok jam pukul 8. Contoh, tu tak boleh. Bila masuk waktu subuh, tak boleh tidur lagi. Kalau tidak tunaikan subuh. Jadi begitu ya. Susah. Tapi kalau sebelum subuh, tidur lewat pukul 3 ke pukul 4 baru tidur kan, ngantuk. Tiba-tiba bangun pukul 8. Boleh terus bangun solat subuh seperti biasa. InsyaAllah kan. Cantik. Cantik. Ya, Puteri Bayu Senja. Betul tu. Jadi kita asalnya 50 waktu. Jadi Rasulullah telah memohon dengan Allah SWT supaya dikurangkan setelah dinasihat oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dinasihat oleh Rasul Nabi Musa AS. Sehinggalah daripada 50 dikurangkan menjadi 5 saja. 45 kurang. Allahu Akbar. Hebatnya. Our Prophet, Nabi Muhammad kita adalah seorang negotiator yang hebat. Boleh berunding dengan Allah SWT. Begitu hebat. Sehingga dikurangkan daripada 50 waktu, hanya tinggal 5 waktu saja. 5 waktu saja. Alhamdulillah. Tapi Nabi Musa kata, ya Muhammad, umatmu masih lagi malas solat walaupun 5 waktu. Memang benarlah kata Nabi Musa. Memang benarlah. Masih lambat. Jadi tajuk kita hari ini, solat boleh bersendirian dan disunatkan solat secara berjemaah. Terutama berjemaah di masjid. Berjemaah di masjid. Jadi kita solat berjemaah di masjid. Tak semua solat disunatkan berjemaah. Ada solat-solat sunat boleh buat bersendirian seperti tahajud ke. Ada solat sunat yang berjemaah seperti solat Aidilfitri, Aidil-Adha. Itu kan solat jemaah. Solat witir juga boleh jemaah. Solat tarawih itu boleh jemaah. Boleh jemaah. Jadi solat itu bersendirian atau berjemaah. Berjemaah ni boleh di mana-mana. Dan berjemaah ini mestilah lebih daripada satu orang. Satu orang bukan jemaah. Berjemaah ni mesti kurang-kurang 2 orang. Ada imam, ada makmum. Ada imam, ada makmum. Sebab itulah kalau suami isteri sentiasa solat berjemaah dengan isterinya, suami jadi imam, cantik sangat. Cantik sangat suami jadi imam, isterinya jadi makmum. Kalau dah ada anak jadi makmum juga. Itu cantik sangat. Jadi solat berjemaah adalah solat yang dilakukan secara beramai-ramai. Sekurang-kurangnya 2 orang. Minimal 2 orang. Seorang imam dan seorang makmum. Jika semakin ramai bilangan jemaah, maka semakin besarlah pahala diperolehi. Jadi, walaupun solat jemaah dapat 27 kali ganda. Tapi kalau semakin ramai makmum, semakin banyak lagi pahala dapat. Lebih daripada 27. Kalau solat bersendirian di rumah, 1 pahala. Solat berjemaah di rumah, 27 pahala. Solat berjemaah di masjid, lagi-lagilah pahala banyak. Lagi banyak. Jadi solat, sebab itu ada ulama-ulama besar dia mencari masjid-masjid besar kalau nak solat. Ada masjid subuh 10 orang, ada masjid subuh 100 orang, ada masjid subuh 1000 orang. Jadi dia pergi cari masjid yang makmumnya ramai. Apabila makmum ramai, pahalanya semakin besar. Semakin besar. Dari Imam Al-Bukhari, pentingnya dan tuntutan akan solat jemaah itu, sehingga Rasulullah SAW mengancam untuk membakar rumah orang lelaki yang meninggalkan solat secara berjemaah. Maknanya Rasulullah kata terdapat banyak kesemaan. Rasulullah kata, kalaulah boleh aku bakar rumah orang yang tak datang masjid solat berjemaah. Itu contoh. Betapa pentingnya. Rasulullah begitu menitik beratkan. Bahkan ada orang buta berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku buta. Untuk hadir solat di masjid. Tak ada orang nak pimpinku. Rasulullah kata, engkau mendengar azan kan? Dengar. Bila kau dengar azan, kau kena datang. Ada setengah ulama kata, orang yang mendengar azan, maka solat di rumahnya hampir tidak sah. Ada yang kata begitu.
Ha, ha. Azan ni bukan azan pakai mikrofon. Azan pakai mulut ni. Kalau azan pakai mikrofon 2 kilometer boleh dengar. Azan pakai mulut, tak pakai azan mulut. Macam Bilal. Dulu mana ada mikrofon ni? Tak ada. Macam Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan. Dengan suara mulut macam tu. Kalau dengar, kena datang solat di masjid. Jangan solat di rumah. Apa kelebihannya kita solat berjemaah? Ini yang penting. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita seperti mana biasa agenda kita membaca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga baginda, kepada semua nabi-nabi, rasul-rasul, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri, anak-anak, suami, rakan-rakan sahabat, rakan-rakan Quote of the Day bersama dengan Atuk saban hari, saban pagi, dan juga yang rakan-rakan yang menonton YouTube, TikTok, Instagram, ataupun Twitter, semuanya Atuk upload di sana dan kita boleh berkongsi. Dan kepada muslimi muslimat, mukmini mukminat, sama ada yang masih hidup dan telah mati, semoga Allah sampaikan pahala. Al-Fatihah yang kita akan baca bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Amin. 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 Semoga Allah sampaikan. Jadi apa kelebihan? Tajuk kita hari ini, Quote of the Day, kelebihan solat berjemaah. Apa kelebihannya? Semasa waktu duha, sebelum itu, sebagai makluman, makluman pula, reminder, siapa yang belum solat sunat duha, tolong pergi solat sunat duha dulu. Tapi masa masih ada, pukul 12.45 baru habis duha. Solat sunat duha jangan tinggal, solat sunat 2 rakaat, jangan tinggal. Rakan-rakan kita semua dah beramal dengan solat sunat duha ini. Itu baik sekali. Kebetulan Quote of the Day bersama dengan Atuk juga ialah waktu duha. Waktu duha. Jadi ganjaran pahala berlipat ganda. Itu di antara faedah yang pertama apabila kita mengerjakan solat secara berjemaah. Apabila kita mengadakan solat berjemaah, ganjaran pahala berlipat ganda. Pahala. Jadi sebab itulah kita dalam soal ibadat ni kita kena smart sikit. Work smart, orang kata. Ibadah smart. Smart ibadah. Kena cari. Buat sikit dapat banyak. Buat sikit dapat banyak. Buat sikit dapat. Macam tu. Sehinggalah sebab itu. Kalau kita mampu, pergilah solat di masjid. Di Masjidil Haram. Kerana pahala di sana ialah 100,000 ganda. Jadi orang boleh pergi solat di sana dapat 100,000 lah. Di Madinah 10,000. Dan di Masjid Baitul Maqdis dapat 1,000. Bayangkan. 5 waktu 500,000. Allah, itu solat wajib. Solat sunat, Allahu Akbar. Besarnya pahala. Jadi sebab itulah berlumba-lumba lah untuk pergi buat umrah. Dah buat haji dah okey. Haji sekali tak apa. Tak payah berkali-kali. Kalau buat umrah boleh dapat ganjaran yang besar. Ganjaran besar. Bayangkan 100,000 rakaat. Allahu Akbar. 100,000 kali ganda. Yang kita buat di Malaysia, di rumah kita. Yang kita buat di masjid dia, buat jemaah pun, dah beza dah. Kadang-kadang orang yang buat seorang pun, dah balas. Kadang tak buat, miss lagi. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. You lihatlah ranking. Solat seorang, 1 pahala. Solat berjemaah, 27 pahala di masjid. Dan solat di Masjid Plastik 1,000 rakaat, 1,000 pahala. Di Madinah 10,000 pahala. Di Mekah 100,000 pahala. Pilih yang mana? Ini yang kata kena smart ibadah ni. Kita pilih yang banyak lah. Kalau mampu. Jadi kalau tak mampu, buat di masjid atau buat di rumah secara
secara berjemaah. Jadi apa kelebihannya kita solat secara berjemaah? Pertama, ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ganjaran pahala bagi solat berjemaah adalah lebih besar berbanding dengan solat secara persendirian. Ada ulama kata solat orang yang belum kahwin dengan solat orang yang dah kahwin, pahalanya berbeza. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa pahala yang diperolehi oleh sesiapa yang solat berjemaah adalah 27 kali ganda. 27 kali ganda. Solat berjemaah melebihi bersendirian 27 darjat. Hadis daripada Bukhari dan Muslim. Di sini ada khilaf ulama. Ada ulama kata 27 solat berjemaah itu hanya di masjid. Dapat 27. Ada ulama kata 27 itu asalkan solat berjemaah, tak kira di mana. Jadi kita guna yang tak kira di mana lah. Kalau kita musafir ke, tepi pantai ke, tepi jalan ke. Jadi kita boleh solat berjemaah. Jadi solat berjemaah melebihi solat bersendirian. Itu satu. Kelebihan yang pertama ialah ganjaran pahala berlipat kali ganda. Ingat tu. Kita nak bawa pahala tau. Kenapa pahala penting? Pahala ini akan dikira untuk kita menentukan sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Pahala akan mengimbangi maksiat dosa yang kita ada, yang kita dapat, yang kita lakukan. Jadi sebab itu kita kena berebut-rebut untuk mendapat pahala. Jangan tak berebut. Kena berebut dan berusaha bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kena paksa diri. Paksa. Solat berjemaah paksa. Cari kawan-kawan. Ataupun kalau solat di surau. Tiba-tiba tengok ada orang sedang solat. Terus pergi jadi makmum. Tak kira dia solat apa pun kita tak kisah. Sebagai makmum kita tak kisah. Dia solat sunat ke, kita nak solat wajib pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia solat qada ke, kita solat wajib, tak ada masalah. Kita nak tunai solat wajib. Terus kita pergi, kita niat makmum. Saja aku, mengikut kita, apa kita katakanlah kita nak solat sunat. Solat wajib zuhur. Saya aku solat fardu zuhur, 4 rakaat, makmuman kerana Allah Ta'ala. Imam ikut dia lah. Kita ikut dia. Kita dah dapat 27. Sebab itu, ada ulama kata, kalau kita nak solat, walaupun pada asalnya kita bersendirian di masjid, di surau, contohnya di surau. Apabila kita sampai di surau tu, kita seorang je. So, kita terus niat solat. Kita jadi imam. Sebab kita tak tahu siapa di belakang kita. Siapa di belakang kita? Siapa di belakang kita? Kita tak tahu. Kan? Seriau pula. Lepas subuh, kita solat, tak tahu siapa di belakang kita. Malaikat lah. Syaitan dia tak solat. Jangan risau. Kalau dia jadi makmum, kalau kita solat pukul 2, pukul 3 pagi, solat tahajud, dia jadi makmum itu, ialah malaikat. Ataupun ji Islam. Jangan risau. Dia orang baik. Syaitan tak solat pun. Syaitan tak solat. Ya user, Alhamdulillah, teruskan berkongsi maklumat dan ilmu dunia dan akhirat. Moga Allah melimpahi rahmatnya. Amin. Terima kasih kerana sudi jengah atuk. Jadi yang pertama ganjarannya ialah pahala berlipat kali ganda. Ini kita kena tekanlah. Dah lah kita ni pemalas kan. Pemalas. Jadi sekali solat 27, sekali solat 27. Bayangkan. Bayangkan besar itu pahala. Jadi ganjaran pahala berlipat kali ganda ni kita kena berebut-rebut. Kena paksa diri. Ataupun ajak kawan-kawan, kau dah solat zuhur ke? Belum. Jom kita solat berimam. Macam tu. Terus dapat 27. Ajak. Ada orang lari. Jadilah imam. Apa salahnya? Kemudian kalau solat zuhur dengan asar kan baca perlahan. Baca perlahan. Ramai orang berebut nak jadi imam. Tapi kalau solat subuh, maghrib dengan isyak, ramai tak mau jadi imam. Itulah kena biasa-biasakan diri. Kalau solat dengan isteri, salah isteri tegur kita. Malu apa dengan isteri kita kan? Ataupun malu apa dengan suami kita. Kita ikut suami kita. Kita ikutlah solat. Supaya kita dapat 27 ganda. 27 kali ganda. 27 kali ganda. Ini dalam tajuk kita hari ini, solat berjemaah. Solat berjemaah. Yang kedua ialah terlepas dari api neraka dan terhalang menjadi munafik. Orang solat berjemaah. Orang solat berjemaah terlepas dari api neraka dan terhalang menjadi munafik. Munafik. Api neraka ni tahulah. Bakar kan? Munafik.
Orang munafik, maknanya dia tidak akan bercakap bohong. Orang munafik ini bila bercakap dia bohong. Itu orang munafik. Orang munafik ini bila diberi amanah, dia hancurkan amanah. Itu orang munafik. Orang munafik ini suka menipu. Itu orang munafik. Tapi apabila kita solat berjemaah, maka sifat-sifat munafik itu akan hilang. Akan hilang. Kuatnya fadilat Jumaat ni. Jadi Rasulullah SAW bersabda, pernah menjelaskan bahawa golongannya berjemaah bersama-sama iman dari takbir pertama hingga akhir solat selama 40 hari dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, golongan itu akan selamat dari api neraka dan dari menjadi munafik. 40 hari. Bayangkan 40 hari. Selama 40 hari solat. Selama 40 hari dan niat kerana Allah Ta'ala. Takbir yang pertama. Mesti dapat takbir yang pertama. Ini pun boleh coba. Siapa yang belum pernah buat solat di masjid 40 hari. 40 hari pastikan 5 waktu itu takbir yang pertama. Takbir yang pertama. Biar dapat. Kalau wanita minta suami jadi imam di rumah. Dan mesti mendapat takbir yang pertama lah suami kita kan. Tunggu sekejap. Macam tu lah. Tunggu dulu. Jadi Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahawa golongan yang berjemaah bersama-sama imam dari takbir yang pertama, bukan masbuk. Bukan masbuk ni maknanya bukan orang yang datang lambat. Masuk rakaat kedua baru dia sampai. Itu tak jadi. Bagi makmum yang masbuk tak jadi. Tapi bagi makmum yang mendapat takbir yang pertama, apabila imam kata Allahu Akbar, katakanlah solat zuhur, kita pun di belakang Allahu Akbar, dapatlah. Dapat 40 hari, 5 waktu 40 hari. You can feel very big change. Pertukaran, perubahan perilaku hidup kita luar biasa. Sebab itu ramai orang bertanya, apakah jalan keluar untuk mengurangkan keresahan, kerisauan, lonely, banyak masalah dalam soal kehidupan, dalam soal ibadah, malas ibadah, apa semua. Coba solat awal waktu, takbir yang pertama dengan imam, 5 waktu selama 40 hari. InsyaAllah. Banyak kelebihannya. Sesiapa yang solat kerana Allah selama 40 hari, sesiapa yang solat kerana Allah selama 40 hari dengan berjemaah dan mendapat takbir yang pertama, itu penting. Takbir yang pertama itu penting. Jangan masbuk, jangan lambat. Ditulis bagi orang itu 2 pelepasan. Pelepasan daripada neraka dan pelepasan daripada menjadi orang munafik. Orang munafik ni neraka juga. Orang yang munafik. Dan orang munafik ni bahkan dibenci lagi di dunia. Kerana kuat berbohong dan sebagainya. Pecah amanah. Itu di antara orang munafik. Jadi kita kena bagi penumpuan. Kadang-kadang kalau isteri tak boleh solat, kita boleh ajak anak kita. Anak kita di belakang. Jangan solat persendirian. Rugi sangat. Ajaklah siapa? Cucu ke? Cucu ke? Dia di belakang. Di belakang kita. Dan paling kurang ke surau tu ada orang. Ke masjid lagilah. Ada sebab tu imam kata bila kan dibayar. Tu bila kan dibayar, dia mesti ada untuk solat di masjid. Dia dapat 2. Satu dapat gaji, satu dapat pahala 27. Untunglah dia. Untung dia. Tapi kita kalau pergi, kita dapat juga 27. Kelebihan yang berikutnya bila kita solat berjemaah, iaitu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ini besar ni. Tapi ini tak dapat dirasa sekarang. Sebab sekarang dunia. Sekarang baru dunia kan? Baru dunia. Tapi dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Golongan yang mendirikan solat secara berjemaah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perlindungan pada hari kiamat kelak. Perlindungan daripada hari. Jadi banyak daripada penulisan dibuat ialah dia tidak meletakkan kelebihan solat berjemaah itu di masjid. Tapi dia hanya menyebut secara berjemaah. Dia berhenti di situ. Tidak secara berjemaah di masjid.
Itu lain tu. Lain makna dia. Sebab dalam 4 mazhab pun ada perbezaan pendapat. Kalau mengikut Imam Syafi'i, kalau kita bersolat berjemaah di rumah juga kita dapat 27. Tapi dengan syarat, di masjid tu sudah ada orang buat solat berjemaah. Kalau tak ada orang buat solat berjemaah, maka fardu kifayah. Kita kena pergi. Kita kena pergi kepada masjid untuk menggerakkan, menghidupkan solat di masjid. Kerana tak ada orang solat di sana. Tak boleh. Tapi kalau dah ada orang berjemaah di masjid, maka yang lain tak perlu pergi. Tak pergi. Bukan tak perlu, tak apalah, tak pergi pun. Ya, sebab dia sudah bila sampai kepada fardu kifayah, wajib. Tak boleh. Dosa lah tak pergi. Kena pergi. Tak sah solat di rumah. Kalau tak ada orang solat di masjid pada masa itu, jadi kita kena pergi. Tapi sekarang mana ada kan? Semua masjid ada orang solat. Sebab macam Tuk kata tadi lah. Tuk Imam, Tuk Bilal mesti ada pun. Mesti ada pun. Sembang-sembang pagi, ikut of the day bersama dengan Tuk hari ini. Kita teruskan lagi. Selamat berduha. Sekarang waktu duha. Sekarang waktu duha. Jadi kita sama-sama menghidupkan waktu duha ini. Sama-sama kita menghidupkan waktu duha ini. Itu yang penting. Duha, waktu duha. Jangan lepas pulang duha. Duha semalam sudah pun berlalu. Duha hari ini masih ada. Jangan tunggu besok. Belum tentu kita akan sampai kepada duha besok. Jangan kata tak apa besok ada lagi duha. Duha ada, kita belum tentu ada. Kita belum ada. Jadi kelebihan solat berjemaah. 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan daripada Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali dari Allah Ta'ala. Iaitu imam yang adil. Ada 7 golongan yang dapat perlindungan di akhirat nanti, iaitu imam yang adil. Pemuda yang hidup di dalam ibadah kepada Allah. Ni pemuda ni. Orang muda ni. Pemuda yang hidup beribadah. Allahu Akbar. Dia istimewa. Macam Sayyidina Ali lah. Pemuda ibadah kepada Allah. Seorang yang hatinya sentiasa ingat kepada masjid. Orang yang cinta kepada masjid. Ingat pada masjid. Cinta, jatuh hati kepada masjid. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. 2 orang. Sebab tu nak cari pasangan ni, kena berkasih sayang kerana Allah. Bukan kerana comel, bukan kerana handsome, sadar, kerana kaya, kerana tu, kerana glamour, macam-macam. Tapi kerana Allah. Dia kahwin kerana Allah, dia berkasih sayang kerana Allah, maka dia akan dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. 7 golongan. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita mempunyai kedudukan dan jelita untuk melakukan maksiat, lalu ia berkata, aku takutkan Allah. Seorang lelaki yang bersedekah secara senyap-senyap sehingga tidak diketahui tangan kirinya. Ataupun seorang lelaki seorang lelaki yang diajak berzina, maka dia kata aku takutkan Allah. Maka dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu kisah zaman dulu seorang pemuda handsome yang digilai oleh ramai wanita-wanita pada masa itu. Dan ada seorang wanita, dia bertekad untuk tackle. Dia kata aku tackle dia mesti berzina dengan aku. Jadi pada satu hari dia buat helak dan menyebabkan pemuda itu masuk dalam rumah. Dia minta tolong dan dia perangkap. Dia kata kalau kau tak ikut aku akan bertepik, kau akan malu saya. Jadi pemuda ini sudah pun panik. Dia pun dapat satu ilham. Dia kata dia nak masuk toilet, bilik air, dan dia lumurkan badan dia dengan najis dia. Jadi apabila dia keluar daripada tu, maka wanita tadi bau busuk tak jadilah nak menggoda lelaki itu. Itulah contoh lelaki yang mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Dan yang ketujuh ialah seorang yang bersedekah secara senyap-senyap sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Orang yang bersedekah senyap-senyap. Tapi sekarang pelik kan? Sedekah, ini cek saya 1 juta, 2 juta, 3 juta.
video lagi. TikTok lagi. TikTok lagi, YouTube lagi, macam-macam keluar. Tak tahulah, wallahu alam apa yang dia dapat. Jadi seorang yang bersedekah senyap-senyap itu garanti. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersedekah senyap-senyap maka dia akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan seseorang yang mengingati Allah bersendirian sehingga berlinangan air matanya. Air mata yang mengalir kerana zikrullah, air mata itu akan memadamkan api neraka. Allahu Akbar. Air mata yang mengalir kerana zikir kepada Allah, maka air mata itu dapat memadamkan api neraka. Itulah 7 golongan. 7 golongan yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada orang lain yang boleh memberi perlindungan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan. Oleh itu, golongan yang hatinya sentiasa teringat kepada masjid adalah mereka yang menunaikan solat berjemaah setiap waktu. Apabila keluar dari masjid, hatinya akan sentiasa ingat untuk datang semula ke masjid dengan menunaikan solat jemaah yang berikut. Jadi bagi orang lelaki, kurang-kurang seminggu sekali ke masjid. Tapi wanita lebih afdal solat di rumah. Kalau di rumah pun lebih afdal solat dalam kamar sendiri. Semana Siti Aisyah. Siti Aisyah tak solat di masjid bersama dengan Rasulullah. Tapi dia solat dalam kamarnya sendiri. Itu lebih afdal. Dan pahalanya, mengikut ulama kata, samalah dengan apa yang lelaki solat di masjid. Quote of the day hari ini kita sambung lagi, iaitu kelebihan solat berjemaah, iaitu dinaikkan darjat oleh Allah SWT. Orang yang solat berjemaah tadi dapat pahala 27 kali ganda, dapat perlindungan daripada Allah SWT, perlindungan daripada Allah SWT, dan dapat hindar daripada api neraka dan munafik. Sekarang dinaikkan darjat pula. Banyak kelebihan. Sabda Rasulullah SAW, tidakkah aku tunjukkan kamu sesuatu yang Allah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Sabda baginda, banyak langkah ke masjid dan menunggu satu solat selepas satu solat itu adalah ikatannya. Allahu Akbar. Orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang menunggu waktu solat di masjid. Hal ini maksudnya lebih banyak langkah ke masjid dan kelebihan menunggu satu solat selepas satu solat akan mendapat pahala dan darjat. Ada satu sirah sahabat Rasulullah yang meninggal, ada menyebut perkataan semasa dia nak wafat dia tu, dia ada menyebut perkataan kenapa tidak jauh. Jadi apabila Rasulullah datang menziarah, isterinya bertanya Rasulullah, apa makna kenapa tidak jauh lagi? Rasulullah kata, sebenarnya suamimu solat di masjid berjalan kaki. Berjalan kaki 3 jam. Balik 3 jam. Dan apabila dia nak mengembuskan nafasnya, Allah membuka pintu langit. Pahala yang dia dapat hasil daripada berjalan kaki begitu jauh. Siap langkah itu dapat pahala. Jadi dia kata, kenapa tidak jauh lagi? Jadi sepatutnya 10 km dia berjalan. Itulah perkataan yang keluar. Jadi maknanya, tidakkah aku tunjukkan kamu suatu yang Allah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Ya wahai Rasulullah, banyak langkah ke masjid. Setiap langkah itu dah kira kemudian diangkat, dinaikkan satu darjat. Dan seterusnya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berwuduk untuk mengerjakan solat, lalu dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk solat fardu, kemudian dia pun bersolat berserta dengan orang ramai atau berjemaah atau dalam masjid, maka Allah mengampunkan untuk dosa-dosanya. Jadi sini hadis ini jelas, sesiapa yang berwuduk, pertama sekali nak menjelaskan, tanpa wuduk tak ada solat. Jadi sebab itu, dalam hadis ini jelas, sesiapa yang berwuduk untuk mengerjakan solat, berwuduk,
Jadi maknanya tak ada solat tanpa wuduk. Dia berwuduk dengan sempurna. Ditekankan lagi di situ. Supaya berwuduk itu dengan sempurna. Sebab itulah kita kalau basuh muka, biar basuh sampai ke telinga ni, anak telinga. Basuh tangan. Sebab setiap basuhan yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sebab itu, dalam hadis ini, siapa yang berwuduk dan berwuduk dengan sempurna. Dan dia pergi ke masjid. Setiap langkah ke masjid itu akan menaikkan darjatnya. Jadi maksud dosa di sini ialah dosa-dosa kecil. Kerana dosa besar haruslah dimulai dengan bertaubat dan minta ampun kepada Allah SWT. Kau berada bersama dengan Atuk hari ini. Kita sambung lagi. Allah memberikan jaminan syurga. Orang yang berjemaah, solat berjemaah, Allah memberi jaminan syurga. Allah menjamin balasan syurga kepada sesiapa yang bersolat jemaah di masjid. Hal ini dijelaskan oleh baginda dengan bersabda yang bawa maksud. 3 golongan, semuanya dijamin oleh Allah. Seorang yang keluar berperang pada jalan Allah, maka Allah jamin sehingga Allah mematikannya, lalu dia masuk syurga. Atau dia kembali dengan memperoleh pahala dan harta rampasan perang. 1 golongan. Golongan yang kedua, seorang yang pergi masjid, maka Allah jamin hingga Allah mematikannya, lalu dimasuk ke dalam syurga. Atau Allah mengembalikannya dengan pahala dan ghanimah dan seorang masuk pahala. Dan ghanimah dan seorang yang masuk di rumahnya dengan beri salam, maka Allah jamin ke syurga. Orang yang masuk dalam rumahnya beri salam, Allah jamin. Ya kap-kap. Assalamualaikum Tok. Salam Tuhan. Salam ikhwah. Semua sahabat-sahabat teman syurga, semoga dalam rahmat. Ya Zaitun Muhammad. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Itun. Itun. Terima kasih Zaitun. Kerana sudi menyengatuk. Kop-kop. Lama tak nampak. Lama tak nampak. Tajuk kita hari ini, kelebihan solat berjemaah. Kelebihan solat berjemaah. Kelebihan solat berjemaah juga, iaitu disediakan hidangan di syurga. Allahu Akbar. Orang tak nak rugilah. Tak nak. Setiap kali seorang itu pergi dan balik dari masjid untuk berjemaah, Allah akan menyediakan hidangan syurga, hidangan di syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang pergi ke masjid dan balik, Allah sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan balik. Hebat. Dan yang ke-8 ialah mendapat cahaya di hari kiamat. Orang yang solat berjemaah pasti tiada kegelapan di hari akhirat kelak bagi mereka yang sentiasa menjadikan jemaah sebagai amalan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bergembira orang-orang yang berjalan kaki dalam gelap menuju ke masjid. Mereka akan mendapat cahaya cukup sempurna pada hari kiamat lagi. Pada hari kiamat nanti. Gelap dia tapi mendapat cahaya di hari kiamat nanti. Yang ke-9, menunggu solat jemaah dikira sebagai mengerjakan solat. Menunggu solat jemaah. Sebab itu kita kena datang awal ke masjid solat jemaah. Bukan Jumaat saja. Solat Zuhur, solat Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Hal ini masih ramai yang perlu diketahui, iaitu walaupun hanya menunggu untuk solat berjemaah. Tunggu solat berjemaah. Allah telah mengiranya sebagai pahala solat. Duk tunggu tu dah kira pahala solat. Disampai para malaikat berdoa untuknya. Ini yang mahal ni. Masa kita tunggu nak solat berjemaah tu, malaikat juga berdoa. Ini disampaikan oleh baginda sebagai maksud, iaitu seseorang hamba Allah itu dikira dalam solat selama dia berada di tempat solatnya kerana menunggu solat. Dan berkatalah malaikat. Ini malaikat berkata ni, ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia sehingga dia beredar atau dia tidak berhadas. Selama dia duduk menunggu tu 10 minit, 20 minit, 1 jam, dia duduk. Malaikat berdoa, ya Allah, ampunlah dosa si fulan itu. Ampunlah. Malaikat tolong berdoa, ampun dosa si fulan. Ini kita berdoa. Kita berdoa dengan Allah. Ini malaikat tolong doa, ampunlah dosa si fulan. Dan rahmatilah, rahmat. Kita harus ingat, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga ialah dengan rahmat Allah. Jadi malaikat suruh bagi rahmat kepada kita. Bagi syurga lah. Sehingga dia beredar. Jadi sehingga dia beredar, habis. Ataupun dia berhadas, pergi ambil wuduk, habis. Tapi duduk pula, dapat pula. Jangan bergerak. Jangan bergerak.
Itulah kelebihan solat berjemaah. Pahala seperti mengerjakan haji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju kepada solat fardu, maka pahalanya seperti pahala seorang haji yang berihram. Dan sesiapa yang keluar hanya semata-mata untuk sabih al-duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan umrah. Orang yang pergi solat sunat duha di masjid, tasbih duha, duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan umrah. Satu salat, satu salat selepas satu salat. Jadi jelaslah solat berjemaah sangat disukai oleh Allah SWT, dan kerana itu Allah memberikan pelbagai kelebihan dan fadilat yang besar kepada hamba-hambanya. Mengerjakan hambanya kepada hamba-hambanya mengerjakan solat jemaah. Ya Kak Na, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada call masuk. Jadi jelaslah solat berjemaah sangat disukai oleh Allah SWT, dan kerana itu Allah memberikan berbagai kelebihan dan fadilat yang besar kepada hamba-hamba yang mengerjakan solat berjemaah. Ya Kak baru cukur rambut sama macam tu. Senang mandi, mudah rata. Ya. Jadi ayuhlah kita berebut peluang ini untuk memperoleh ganjaran daripada Allah SWT. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok. Kesimpulannya, solat berjemaah itu adalah 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.